So, kita lihat pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. So, kita lihat gambar mula-mula dalam buku teks kamu. Inilah dia, Astana di Kuching, Sarawak yang dibina pada tahun 1932. Dan Astana ni sebenarnya adalah tempat untuk keluarga Brooke tinggal di sini. Ya, keluarga Brooke tinggal di sini. Keluarga Brooke ni ramai ke cikgu? Ada 3 orang. Okey, iaitu kita tahu iaitu pertama James Brooke, yang kedua Charles Brooke dan ketiga Charles Viner Brooke. Nanti kita tengok. Besar gila rumah dia. Memang rumah dia besar gila. Bilik sahaja besar rumah kamu. Bilik tidur. Belum lagi dia punya toilet. Belum lagi ruang tamu dia. Belum lagi dia punya store dia. Belum lagi bilik-bilik anak-anak dia. Ya. Itu kalau daripada bilik nak pergi toilet berlagi, kalau tak tahan mau tercicir kat tengah jalan. Okey. So besar sangat. Besar sangat. Toilet no hujung mana, bilik kat sini berlari tu. Jadi tak elok buat rumah besar-besar. Kecil-kecil sudah. Okey, baik. Okey. So kita lihat berkaitan dengan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, kita lihat di sini. Baik. So sebelum kita mulakan tentang peluasan kuasa British di Sabah dan Sarawak, kita akan lihat berkaitan dengan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Means that kita nak belajar sebelum datang British ni, sebelum datang James Brooke, sebelum datang SPUB, siapa sebenarnya yang memerintah? Ini semua kamu telah pelajari semasa sejarah tingkatan 2 bab 10, iaitu Sarawak dan Sabah. Tetapi nasib baik PT3 tak ada, so kamu boleh lupakan. Tapi sebenarnya adalah sikit-sikit maklumat kamu kena bawa juga kan. Kena bawa juga. So kena ingat jugalah iaitu kalau kita lihat di sini, sebelum kedatangan ke laut Alisha, ke laut tak apa, bawa balik dia naik darat. Sebelum kedatangan kuasa-kuasa luar, sebelum kedatangan masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah memang dah ada sistem pemerintahan yang berkesan. Sistem pemerintahan yang diamalkan ini membawa kestabilan dan menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran di negeri-negeri. Maknanya Sabah Sarawak dah maju dah pun. Dah ada sistem pemerintahan, dah aman, dah makmur. Jadi itu yang kita fahami. Malah di Sarawak ada terdapat beberapa kerajaan Melayu. Seperti Sawaku, Kalaka, Samadong dan juga Melano. Di Sarawak pun ada kerajaan Melayu. Ada kerajaan Melayu. Cikgu, sebenarnya nak tanyalah, di Sarawak ada orang Melayu ke? Di Sarawak ada. Ada orang Melayu ada. Dipanggil Melayu Sarawak. Ada orang Melayu. Sebab itu ada kerajaan Melayu. Jangan korang confuse pula. Baik. Cikgu. Ya. Kenapa orang Sarawak dengan Sabah macam muka macam banyak-banyak macam muka Cina? Okey, bagus soalan itu. Baik. Kenapa orang Sarawak dengan Sabah ni muka dia banyak macam Cina? Okey, baik. Dalam sejarah dicatatkan bahawa kebanyakan orang-orang di Sarawak dan Sabah ini, negeri Sabah dan Sarawak ini terdedah dengan kedatangan orang luar. Iaitu orang luar daripada mana? Daripada atas ini adanya sekejap. Kita kecilkan. Adanya orang-orang daripada Filipina. Kat sini ada Filipina kat atas tu Filipina kat atas tu. Kat atas tu ada negara Filipina. So orang-orang Filipina banyak masuk ke Sabah dan juga ke Sarawak. Tapi yang kedua, ramai orang tak tahu bahawa Sabah dengan Sarawak dulu menjadi tempat laluan kapal-kapal dagang dari China. Kapal dagang daripada China
Okey, dia akan melalui Filipina dan dia akan lalu Sabah dan Sarawak. So dia singgah di Sabah, kemudian dia lalu ke bawah singgah di Sarawak. Kemudian dia akan teruskan perjalanan ke tanah Melayu. Jadi sebab itu orang-orang pedagang-pedagang Cina juga membuat pertempatan di Sabah dan juga di Sarawak. Nampak tak? Sebab itu Sabah dan Sarawak menerima pengaruh penduduk-penduduk pedagang-pedagang Cina, so muka pun macam Cina. Sampaikan muka cikgu ni pun orang tanya, cikgu ni Cina ke? Cikgu ni pun orang kata cikgu ni Cina. Hai, tak fahamlah. Kan? So, jadi ya, tak ada orang cakap cikgu ni orang Cina. Orang Cina. Cikgu asal negeri mana? Cikgu dah mention banyak kali. Cikgu sebenarnya berasal daripada California. California. Jadi, okey, sebab itu kalau kita lihat, negeri-negeri ini menerima pengaruh penduduk-penduduk yang rupa dia macam orang Cina. Nampak tak? Okey, baik. So itulah jawapan bagi soalan kamu, iaitu menerima kedatangan pedagang daripada luar, daripada China, daripada Filipina. So sebab itu orang Sabah dan Sarawak mukanya macam banyak Cina. Kan? Right. So jangan tanya asal mana cikgu. Memang jawapannya California. Baik. Seterusnya kita teruskan. Baik, di Sarawak dan di Sabah kita dah belajar dulu, iaitu tentang sistem pemerintahan tempatan. Iaitu sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah, dia mempunyai persamaan dan perbezaan. So kalau kita lihat persamaan dan perbezaan yang wujud ini mempunyai kaitan langsung berkembangan sejarah sosiopolitik yang berlaku di kedua-dua negeri ini. Setiap suku kaum di Sarawak dan juga di Sabah mempunyai ketua rumah, tetapi disebut mengikut dialek masing-masing, maknanya mengikut bahasa masing-masing. Namun semuanya mempunyai maksud yang sama. Contohnya macam kita lihat di sini, satu sistem pemerintahan yang diamalkan di Sabah Sarawak ialah sistem kesukuan. Mana datang kesukuan ni cikgu? Kesukuan tu maksudnya adalah suku kaum. Suku kaum. Dan sistem ini sedang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Kita lihat tahukah anda terdapat kira-kira 27 etnik di Sarawak dan kira-kira 34 etnik di Sabah. Baik, etnik tu apa cikgu? Etnik tu ialah suku kaum. Contoh macam di Sarawak, ada Iban, ada Bidayuh, ada Murut, ada Melanau, ada macam-macam. Itu baru 4. Di Sabah pun sama, ada Kadazan, Dusun. Banyak, memang banyak. Dialek dengan logat tu macam mana cikgu? Logat tu, dia masih guna bahasa Melayu. Tapi berbeza, negeri berbeza dia punya logat bahasa Melayu. Tapi kalau di Sarawak Sabah, bahasa Murut berbeza dengan bahasa Iban. Bahasa Iban berbeza dengan bahasa Kadazan. So memang sangat berbeza. Itu dialek. Itu dipanggil dialek. Tak percaya kita tanya, kita tanya Anet. Anet tu ada kat sini. Anet, boleh on mic tak? Anet. Mana Anet tadi? Anet, boleh tak kamu bercakap dalam dialek kamu? Nak dengar sikit lah dialek kamu. Boleh tak bercakap sikit? Onkan mic dan kamu cakap daripada bahasa kamu. Boleh tak, Anet? Takut cikgu. Apa nak takut? Cakap je lah. Sebab kamu adalah daripada suku kaum Rungus, kan? Kamu suku kaum Rungus, kan? Tak berapa pandai. Alamak, tak berapa pandai lah pula. Roy, kamu boleh cakap Sarawak cuba cakap. Enggak. Apa enggak pula? Apa enggak? Enggak tu Indonesia. Apa dah?
Okey. Okey. So ramai yang takut. Aish. Hai. Okey, baik. Sebelum itu cikgu terperasan ada seseorang dalam kelas ini. Sekejap cikgu tengok. Ada seseorang. Dalam diam-diam masuk. Hai Nadine Jane. Hai Nadine. Hai cikgu. Dalam diam-diam masuk. Apa khabar Nadine? Baik cikgu, apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Okey, ini pelajar asrama yang baru masuk balik kelas cikgu. Tu biasalah tu. Okey. Ya, lama tak dengar cerita Nadine. Alright. So, kita sambung. Okey. So, kita nak tengok tentang 27 etnik ini dan kita lihat sistem kesukuan di Sarawak. Hai. Ada yang mengeluh ni. Alamak cikgu, ini kan topik dalam form 2. Ya, betul. Topik dalam form 2 tapi diulang secara ringkas. So kamu kena ingat yang ringkas ni je. Contohnya apa? Contoh sistem kesukuan Sarawak. Di mana kalau kita lihat sistem kesukuan di Sarawak, antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini adalah seperti orang Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan juga Kayan. Tak sama je man. Memang sama je. Sama je. Dan sistem kesukuan ini sebenarnya penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Ingat orang-orang Sarawak Sabah memang berpegang kepada adat resam diorang. Dan juga bagi masyarakat Iban, pemimpin mereka adalah tuai rumah. Itu kita tahu, kita ada itu belajar kan form 2. Okey, ketua bagi Iban ialah tuai rumah. Dan beliau menjadi sumber autoriti. Sumber autoriti maknanya sumber kuasa bagi masyarakat itu. Sumber kuasa. Dan pemilihan pemimpin, macam mana dia pilih ketua cikgu? Sistem kesukuan memilih pemimpin bukan sekadar faktor keturunan, tetapi lebih kepada kebolehan peribadi. Maknanya skill seseorang ketua itu. Jadi, so skill dia kalau lebih power, maka dia akan jadi pemimpin. So itulah kelebihan sistem kesukuan di Sarawak. Dan dalam masyarakat Bidayuh pula, sumber autoriti ataupun kita kata ketua dia adalah tua kampung. Namanya tua kampung. Dia punya jawatan, title dia, tua kampung. Macam ketua kampung lah. Macam ketua kampung kan, tua kampung. Itu Bidayuh. Kemudian ketua dalam masyarakat Kenyah. Waalaikumsalam. Ketua dalam masyarakat Kenyah ialah Peran Lepo. Manakala masyarakat Kayan, ketuanya adalah Kelunan Maren. Ini memang kita dah belajar dulu. Tapi refresh baliklah. Refresh balik. So kalau kita lihat, Iban dengan tuai rumah. Kemudian Bidayuh dengan tua kampung. Kalau Kenyah dengan Peran Lepo. Dan juga masyarakat Kayan dengan Kelunan Maren. Kelunan Maren. Dan bagi masyarakat Melanau, ketua masyarakat dikenali sebagai menteri. Kalau Malaysia ni menteri pendidikan ke menteri kesihatan tu kira ketua masyarakat bagi orang Melanau ke? Tak. Tu lain. Tu lain. Baik. Jadi Melanau ketua masyarakatnya dikenali sebagai menteri. Dan apakah tugas pemimpin ni cikgu? Pemimpin ni akan menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan. Maknanya pertelingkahan tu maknanya pergaduhan. Menyelesaikan pergaduhan, menyelesaikan konflik dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. Ya, batu peranan mereka lain sikit ke? Tak ada. Peranan dia pun sama. Gelaran mereka berbeza-beza, tetapi peranan mereka sama, iaitu menjadi ketua. Ketua bagi suku kaum mereka. Iban dengan tuai rumah. Kemudian Bidayuh dengan tua kampung. Kenyah dengan Peran Lepo. Kayan dengan Kelunan Maren. Serta Melanau dengan menteri.
So, nama-nama suku kaum dengan ketua-ketua dia. Itulah fungsi dia. Menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk. Sebab itu di sekolah kamu, cuba kamu tengok di sekolah kamu. Kalau ada pengawas, mesti ada ketua pengawas, betul? Betul. Pengawas mesti ada ketua pengawas. Untuk apa ketua pengawas itu? Supaya dia boleh menyelesaikan konflik antara pengawas-pengawas ni. Maklumlah, kadang-kadang pengawas ni dia kadang-kadang tak persefahaman antara satu sama lain. So yang boleh settlekannya ketua pengawas. Okey, ada sesiapa kat sini pengawas? Boleh raise hand nak tengok tak? Siapa kat sini pengawas? Oi ramai. Tarun, Roy Ang, Alisha, Zafran, Iman. Ramai pengawas rupanya. Nak tanya. Kan Alisha, Afin tu okey lagi. Tarun tu okey lagi. Tapi macam kalau Zafran, macam Roy Ang ni. Macam Zafran, macam Roy Ang ni kan. Percaya ke ni? Atau boleh percaya ke? Boleh jalankan kerja ke sebagai pengawas ni? Begitulah kan. PRS. Okey. Bagus. Bagus jadi pengawas ya. Kita tak pandang remeh. Cuma macam unbelievable. Roy Ang ya, jadi pengawas ya. Should be okay kot. Okey. Saya bertugas kat koridor. Kau bertugas kat koridor jadi apa? Jadi tiang koridor. Tak like ke? Okey, baik. Saya pengawas but I just do paperwork. Pengawas pun buat paperwork. Saya punya kat tangga pula. Ya ke? Aaron ketua kelas. Tarun, saya jaga tangga. Bagus. Cikgu suka orang-orang yang macam ni. Dia jadi pengawas, dia jaga bahagian tangga supaya make sure tangga tak lari. Ke mana-mana. Make sure tangga kat situ. Bagus. Siapa jaga tandas? Pengawas. Ada jaga tandas, ada jaga pagar, ada jaga... Okey. Tarun kata apa? Supaya orang tak jadi macam sudah jatuh di tiba tangga. Kalau tak tangga tu jatuh atas orang. Bagus pemikiran yang baik. Bagus jadi pengawasnya. Okey. Tapi tak jaga keimanan. Okey. Boy. Ada pengawas nak jaga iman ke? Bagus korang. Jadi inilah tugas pemimpin. Aduh ya, kelakarlah korang ni. Okey. Baik. So itu yang kita lihat di Sarawak. Bagaimana pula dengan di Sabah? Kalau kita lihat di Sabah, di Sabah sama je sebenarnya. Sistem kesukuan juga di Sabah. Iaitu masih lagi memegang adat. Adat menjadi alat kawalan sosiopolitik yang berkesan. Maknanya alat untuk kawalan, kawalan masyarakat. Baik. Mungkin ramai yang tanya, cikgu, adat ni macam mana cikgu? Kamu tahu tak? Setiap rumah mesti ada peraturan-peraturan tersendiri. Betul tak? Rumah kamu contohnya. Bangun tidur, mak kamu dah pesan. Bangun tidur mesti kemas katil. Betul? Mesti letak bantal baru boleh pergi mandi. Itu satu. Ada juga rumah yang kata apa? Bangun tidur je terus pergi mandi. Itu peraturan. Ada juga rumah yang bangun tidur terus pergi cari air, minum air dulu. Kemudian baru pergi mandi. So berbeza rumah, berbeza dia punya peraturan. Maknanya berbeza suku kaum, berbeza adat dia. Okey. So nampak Tarun kata memang bangun terus mandi, takkan nak buat benda lain kot. Cikgu lain. Cikgu bangun pagi terus pergi ke kitchen, ambil air kosong 1 gelas dan minum. Itu memang cikgu. Cikgu akan bangun pagi terus minum air 1 gelas. Dan kemudian baru mandi. Why? Okey. Ini kita-kita lah. Kita-kita. Kalau kamu nak jaga kesihatan, nak nampak selalu muda, bangun pagi minum air kosong 1 gelas. Supaya
kulit kamu akan menjadi lebih licin. Kan? Jadi kamu akan lebih sihat. Betul. Ingat, kecantikan adalah hak milik setiap insan. Cik Wah. Okay. Cik betul. Okey. Betul. Samalah dengan cikgu. Ya. Minum air 1 gelas besar. Penuh. Minum. Okay. So itu cara dia. Minum dalam botol air pun boleh ke cikgu? Boleh. Asalkan minum. Itu je. So make sure bangun pagi minum air. Habiskan segelas. Supaya kamu dapat kesegaran dan kulit kamu akan menjadi lebih halus. Kulit muka kamu nampak macam flawless gitu. Iya, cuba buat. Cuba buat. Okay. So ini tips dia. Baik. So itu yang dikatakan sebagai peraturan rumah, iaitu adat. Itu dipanggil adat. Tapi minus baru je. Air memang belum. Okay. So itu adat di Sabah. Yang kedua, masyarakat ini mempunyai pemimpin dikenali sebagai orang tua ataupun dipanggil ketua kampung. So sebagai pemimpin utama yang akan menyelesaikan pertikaian. Maknanya menyelesaikan pergaduhan. Ya, betul. Baik. So korang tak tanya kan? Mungkin korang tanya kenapa cikgu minum air segelas boleh menjernihkan muka dan juga mencantikkan muka? Korang tahu tak apa jadi selepas kamu minum air 1 gelas? Apa jadi kalau kamu pagi-pagi bangun tidur terus minum air 1 gelas? Tak tahu, tak dahaga. Bukan. Sebenarnya bila kamu minum air 1 gelas, habis, kamu tahu tak? After half an hour ataupun 15 minutes ataupun half an hour ataupun after 1 hour, kamu akan pergi ke toilet. Kamu akan pergi toilet dan buang air besar. So, itu telah membuang penyakit. Ingat, penyakit datang daripada perut. So, bersihkan perut pagi-pagi. So, setiap hari kena buang air besar. Supaya apa? Badan kamu cergas. Ya, betul. Advan, betul. Cubalah. Ni musim cuti sekolah ni boleh buat. Okay. Untuk kamu bersihkan perut. Bersihkan perut. Yes. Ya, betul. Siapa nak kurus, siapa nak slim, siapa nak kecutkan badan, pagi-pagi minum air kosong. Betul. Okay. Kalau nak buang air besar. Okay. Ya. Nanti try. Yes, betul. Okay, try ya. Good. Okay. Baik. So, itu fungsi dia. Baik. Kita teruskan. Selain itu ya, sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan juga dia dah lagi. Okay, mana pula kau nak pergi ni? Okay, baik. Dia terlepas. Okay, baik. Sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Baik, apa itu majlis kampung? Majlis kampung akan membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian, manakala tukang-tukang adat pula akan memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Ya, tukang adat ada, dia akan ajar tahu cara-cara untuk penyembahan, cara-cara untuk menerima kelahiran, macam mana cara dia kena bawa pulut kuning ke dan sebagainya ke. Tukang adat ni yang kata, okey, dah dapat anak, okey, kena buat ni ya. Ikut adat kena buat macam ni. Kenapa? Kalau tak buat macam ni, takut kita ditimpa bencana. Itu tugas tukang adat. Memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Jadi, kan, macam kamu jugalah kat rumah. Perasan tak? Kalau kamu kat rumah, mak kamu mesti ajar. Ni kalau kemas katil, mesti kemas betul-betul. Itu cadar mesti tegang.
Kemudian bantal mesti letak tepi susun. Kalau tak betul macam mana mak? Kalau tak betul nanti kamu akan diterima menerima bencana. Apa bencana dia? Dush. Kan. Mak kamu bagi dush. Okey. Ya kan. Jadi bencanalah tu. Bila kena hukuman. Memang banyak tegur, tapi bernasihat juga. Bagus. Itu mak-mak kita ya, menegur dan memberi nasihat. Yes. Okey. Baik, bagus. Dan bagi masyarakat Bajau, ya, masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai Matoa. Ini adalah nama Matoa, iaitu Matoa ini adalah menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. Melindungi adat dan kepentingan anak buah. Matoa. Dan antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah Kadazan Dusun, Muruk dan juga Bajau. Baik, di sini perasan tak bahawa sebenarnya Sabah dengan Sarawak dia punya kaum memang berbeza. Maknanya kalau kaum Murut confirm di Sabah. Kalau Bidayuh, kaum Murut di Sarawak. Bidayuh pun di Sarawak. Kadazan Dusun di Sabah. So lain nama suku kaum, lain negerinya. So kamu kena kenal pasti yang mana kau tinggal di Sarawak, yang mana kau tinggal di Sabah. Itu penting. Itu penting supaya kamu tak confuse. Confuse nanti payah, confuse. Okey. Baik, itu sistem kesukuan di Sarawak dan juga di Sabah. Cikgu, dia orang ada sistem kesukuan saja ke? Sistem lain tak ada? Ada. Ada. Iaitu sistem pentadbiran tempatan. Okey. Baik. Sistem pentadbiran tempatan. Sebelum kita pergi kepada sistem pentadbiran tempatan di Sarawak, okey, dan juga sistem kedatuan dan juga kita lihat sistem pentadbiran di Sabah, kita tengok dulu nak. Okey, kita tengok dulu berapa ramai kat sini yang pernah pergi Sarawak dan juga Sabah. Berapa ramai kat sini yang pernah pergi Sarawak dan Sabah? Cuba nak tengok berapa ramai? Ramai tak? Saya. Okey. So ramai jugalah yang pernah pergi ke Sarawak dan juga ke Sabah. Tak pernah, tapi ramai kata tak pernah. Tak apalah. Okey, tak apa.